Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video yang latest. Minta maaf lama tak buat video sebab busy dengan final SEM. Lepas tu macam-macam assignment. Sebenarnya memang tiada mood lagi mau buat video ni, tapi hari ni adalah hari lahir tokoh Nusantara Buya Hamka 112 tahun yang lalu, iaitu 16 Februari 1908. Oleh itu saya akan berkongsi satu review buku beliau yang dikatakan antara dia punya magnum opus lah. By the way, minta maaf kalau bahasa saya pandai tercampur Sabah dengan Semenanjung sebab currently saya di Semenanjung tapi saya pure Sabahan. Jadi bahasa tu pandai bertukar-tukar. Mari kita mulakan. Nusantara ni tiada sesiapa yang tak kenal dengan Buya Hamka. Rasanya semua orang kenal ataupun at least pernah dengar nama dia walaupun sekali. Buku yang akan saya review hari ni ialah buku ni, Sejarah Umat Islam. Saya tidak tahu PTS masih keluarkan lagi yang ni, sebab baru-baru ni saya tengok macam diorang keluarkan yang warna putih ni. Sebenarnya saya jumpa buku ni tidak lama lepas tu saya jumpa buku ni, jadi saya ambil juga. Ingatkan sempat untuk saya habiskan dua-dua baca sebelum hari lahir Buya Hamka ni, tapi ni sahaja dulu yang sempat saya habiskan. Jadi saya akan review dulu buku ni. InsyaAllah saya akan try buat lah untuk yang ni. Boleh nampak beza dia tebal tu, nampak beza kan? Jadi sebab tu curious juga kenapa dia berbeza dan apa yang ada di sini. Yang ni lama jugalah saya habiskan. Mulanya saya tidak tahu macam mana untuk review buku non-fiction sebab selalunya saya tengok video YouTube yang mana untuk review buku fiction. Untuk non-fiction ni tidak tahulah, saya yang tak tahu cari ke ataupun saya tidak jumpa. Jadi saya tanya salah seorang kawan, iaitu Husna. Jadi saya akan cuba review lebih kepada sharing sedikit tentang buku ini. Mungkin saya tidak akan try cover semua sebab buku ni sangat detail, komprehensif sangat-sangat dia punya penulisan tu. Jadi saya akan try jelaskan poin-poin utamalah dalam buku ni. Baiklah, tentang buku ni ada ditulis dalam buku ni juga bagaimana Buya Hamka mula menyusun buku ni pada 1939, siapkan pada 1961. Beliau mengambil masa 22 tahun untuk siapkan buku ni sebab beliau berkata tiada lagi buku yang merangkumi sejarah umat Islam, maksudnya sebelum Islam datang, kedatangan Islam di tanah Arab dan juga sehingga menceritakan Islam di Nusantara itu sendiri. Jadi beliau membuat buku ini katanya sebagai buah tangan untuk umat Islam. Kalau tengok kedualan dia, buku ni saya boleh bahagikan kepada 3. Sebelum Islam, semasa kedatangan Islam, dengan penyebaran Islam di Nusantara. Kalau tengok sebelum kedatangan Islam tu saya rasa macam dalam 5% je dia sampai muka surat 60 ke 70 tak silap saya. Lepas tu yang paling banyak adalah kedatangan Islam, Islam di tanah Arab sampai Spanyol dengan dengan ke tanah India. Lepas tu rasanya dalam 70% macam tu sebab surat 700 something baru masuk kepada bahagian penyebaran Islam di Nusantara. Kalau tengok yang di hujung tu Buya Hamka, ada yang kata Buya Hamka fokus kepada Indonesia dengan Malaysia, tapi sebenarnya memang masa mula-mula Islam masuk tu memang 2 tempat ni dulu yang Islam masuk. Memang 2 tempat ni lah yang banyak Buya Hamka tulis, terutamanya di Indonesia. Dan jangan lupa buku ni ditulis pada 1939 sehingga 1961. Jadi perkembangan yang the latest belum termasuk lagi dalam buku ni, maksudnya masih lagi dalam taman Buya Hamka. Itu adalah pembahagiannya. Macam yang saya katakan tadi, buku ni sangat detail. Saya rasa tiada lagi buku sejarah lain ataupun saya yang belum menjumpainya dalam bahasa Nusantara yang selengkap buku Buya Hamka ni. Betapa informatifnya buku ni yang saya sangat sarankanlah untuk orang baca.
Tapi sebab dia sangat komprehensif tu dan dia detail, jadi buku ni sangat luas skopnya. Sebab Buya Hamka literally sentuh semua bab, contohnya falsafah ataupun politik, sosiologi, tokoh-tokoh yang macam saya, kalau saya baca buku dalam satu perenggan tu, kalau ada yang saya tidak kenal ataupun saya tidak faham, saya mesti cari dulu baru saya teruskan bacaan. Jadi macam tu, kadang satu perenggan tu kena stop, which is why I take a very long time to finish this one. Sebab macam tu, baca satu buku terus kejap saya tak kenal siapa dia ni, jadi saya cari dulu, macam tu. Jangan heran kalau dalam satu perenggan tu ataupun satu buka surat tu macam Buya Hamka memang masukkan semua skop, contohnya macam falsafah, macam saya sebut tadi, semua Buya Hamka masukkan sebab Buya Hamka buat sebagai penceritaan. Itu lagi satu yang saya suka kalau buku Buya Hamka ni adalah bahasanya. Buya Hamka tidak pernah lagi gagal untuk menyentuh hati pembaca dan menyampaikan hikmah dari setiap kata-kata beliau. Cuma laras bahasa yang digunakan dalam buku ni saya tidak tahu publisher yang setting ke ataupun macam mana, sebab ada yang pembaca perlu double check, take note lah. Sebab contoh macam nama tempat ataupun sesuatu istilah yang mungkin publisher pilih untuk kekalkan, tapi saya tidak tahu penggunaan laras bahasa dia macam mana, sebab ada beberapa perkataan tu yang dikekalkan dalam bahasa Indonesia. Walhal saya rasa kalau dalam bahasa kita, bahasa Malaysia pun ada je perkataan tu, sebab ada some benda tu yang berbeza dengan kita Malaysian kan. Okay, itu satu lagi kelebihan buku ni yang saya rasa sangat baguslah untuk dibaca, ialah betapa detailnya Buya Hamka menulis tentang tokoh-tokoh dalam sesuatu empire. Contohnya macam dalam Daulah Turki Uthmaniyah tu, Buya Hamka tulis tentang sultan yang menyumbang tu dengan sangat detail. Sebab kadang saya ada baca penulisan tentang sesuatu empire tu, sebab dia empire tu sangat luas dan raja-rajanya sangat banyak, jadi biasanya mereka hanya akan fokus kepada yang terkenal sahaja. Tapi dalam buku ni Buya Hamka cuba untuk jelaskan setiap satu sultan-sultan tersebut bersama sifat dan sumbangan mereka kepada kerajaan Islam. Buya Hamka kalau menulis, seolah-olah Buya Hamka ajak kita untuk berjalan bersama beliau, untuk memerhatikan. Dalam buku ni saya anggap beliau seperti tour guide, maksudnya bawa ke satu halaman ni, lepas tu beliau jelaskan dengan terperinci apa yang terjadi. Saya rasa macam beliau bercerita tentang sejarah yang beliau belajar, lepas tu sampaikan kepada kita secara komprehensif lah, dan sangat senang difahami sebenarnya, sebab bahasa yang digunakan biasalah bahasa Buya Hamka, tidak susah untuk difahami, walaupun bahasa beliau terkadang puitis, tapi bahasa tu tidak terlalu tinggi untuk orang awam macam kita untuk faham. Kenapa saya sangat bacalah buku ni sebab walaupun orang kata-kadang sejarah tu berat, tapi cuba baca daripada perspektif Buya Hamka, sebab Buya Hamka tidak berjaya untuk bawa orang menghayati lebih dalam tentang sesuatu sejarah tu dan merenungi hikmahnya di setiap kejadian peristiwa-peristiwa sejarah yang beliau mention dalam buku ni. Okay, sebab tu saya sangat sarankan untuk baca buku ni. Satu-satunya kritikan yang saya boleh bagi pada penulisan Buya Hamka ni adalah Buya Hamka jarang buat, bukan jarang, rasanya tidak ada buku Buya Hamka yang Buya Hamka letak footnote ataupun endnote yang menjelaskan secara spesifik rujukan, di mana beliau dapat rujukan tu. Kiranya pemahaman saya, Buya Hamka ni style yang menulis tapi menulis tu semua dari sini. Rujukan tu beliau tak nyatakan, walaupun memang ada rujukannya, tapi beliau tak nyatakan dalam ini saya dapat daripada ni saya dapat daripada ni. Itu sahaja saya rasa yang saya ni, sebab kalau macam saya jenis yang buku ni saya jadikan sebagai rujukan juga kalau buat assignment ataupun apa-apa. Jadi kalau saya cari maklumat di dalam ni dan saya tidak tahu dari mana buku mana satu yang beliau rujuk untuk dapatkan maklumat tu, kekurangan. Tapi
kekurangan kepada kita, tapi sebenarnya adalah kekuatan ataupun kelebihan yang Allah beri kepada Buya Hamka, sebab beliau mampu menulis, tidak perlu rujuk satu lepas tu tulis, rujuk satu. Macam kita kan, kalau kita mau menulis kita rujuk, okey baru tulis. Tidak, tapi sebab mungkin sebab dia banyak berjalan dan banyak pengalaman, banyak mengembara, jadi semua tu dah ada dalam sini dan beliau tinggal tulis sahaja. Jadi saya rasa itu kekurangan yang juga merupakan kelebihan beliau lah. Okey, sebagai penutup, apa yang saya nak katakan tentang buku ni ialah buku ni boleh dijadikan sebagai rujukan macam saya buat, sebab buku ni literally Buya Hamka cover daripada sebelum kedatangan Islam. Buya Hamka cerita keadaan tanah Arab tu sebelum kedatangan Islam, kenapa tanah tu dipilih untuk turunnya agama Islam tu sendiri, macam mana turunnya, ini yang biasa kita tengok orang cover lah, macam mana Islam tu muncul di tanah Arab, macam mana Islam akhirnya tersebar ke Nusantara. Jadi buku ni boleh dijadikan rujukan ataupun vice versa. Maksudnya kalaupun tidak tahu sejarah Islam, jadi mula dengan baca buku ni, tapi jadikan buku ni sebagai titik tolak. Contoh macam baca something, saya buat macam tu, saya baca, lepas tu saya tidak tahu, saya cari pula sejarah tu di buku yang lain. Jadi saya jadikan buku ni sebagai rujukan, maksudnya saya tahu ni, lepas tu saya pergi cari dekat tempat lain, lepas tu saya cari lagi, saya belajar lagi seterusnya, lepas tu saya tidak tahu, saya cari lagi tempat lain. Jadi kiranya dua-dua bolehlah, sama ada jadikan dia sebagai rujukan ataupun dia kita gunakan sebagai, bukanlah batu loncatan, sebagai permulaan untuk mengenal sejarah Islam, sejarah umat Islam. Saya rasa sampai di sini sahaja. Saya mau minta maaf sekiranya terlalu banyak kekurangan yang saya lakukan di dalam video ini. Maklum, ini adalah pertama kali saya buat review buku non-fiction dan saya tiada pengalaman dalam ni, tapi saya cuba juga demi meraihkan karya-karya Buya Hamka pada bulan Februari ini, bulan kelahiran beliau. Harap ada lagi karyawan seperti beliau yang muncul di dunia kita pada masa kini. Saya minta maaf sekiranya ada komen ataupun kritikan yang sihat, komen yang membina. InsyaAllah saya terima dengan hati terbuka. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video yang lain. Bye bye.